Yeah, that's right, Datuk. Sebenarnya saya antara individu yang cukup mengagumi Datuk lah sebenarnya. Saya kagum Datuk seorang yang sangat tegas kan. Dan pada baru-baru ini Datuk juga mengupas berkenaan integriti dan sebagainya. Kalau kita bercakap soal pilih kasih dan ia terkait langsung dengan integriti sebagai penjawat awam, di mana kita tidak membezakan apa tindakan yang perlu dikuasakan kepada orang awam ataupun golongan-golongan atasan dan sebagainya. Dan Datuk, itu merupakan pujian yang diberikan kepada Datuk lah dalam mengemudi pasukan polis Johor khususnya, dan dalam mengemudi Johor dalam ketegasan yang ada tu, of course ada cabarannya kan. Dan pada baru-baru ini Datuk ada keluarkan satu kenyataan di mana menerima ancaman ataupun menerima ugutan daripada sindiket parti kerana kejayaan polis Johor menumpaskan sindiket pendatang haram ke negeri Johor, dengan of course kedudukan Johor yang strategik kan. Kita sempadan kepada Singapura dan juga Indonesia. Mungkin Datuk boleh kupas sikit cabaran dan juga ugutan yang Datuk terima tu. Yang pertama, ugutan kepada pihak pegawai polis, anggota polis itu benda biasa. Kalau kita jadi polis itu sebagian daripada asam garam. Dia macam package datang package tu. Dan saya isu ugutan ni waktu saya di cawangan khas buat counter terrorism dulu pun, bahagian anti keganasan, memang banyak menerima ugutan daripada anggota-anggota militan. Sama daripada anggota militan Malaysia, daripada Syria, daripada Rusia. Itu dah biasa. Dan bila saya menjadi KP Johor ni, kita mula mengambil tindakan tegas terhadap aktiviti penyeludupan manusia ni. Ini bukan benda yang baru dekat Johor. Ini pun dah boleh saya boleh katakan berpuluh tahun lah. Kalau tak berpuluh pun mungkin 15-10 tahun. Mungkin ada tindakan diambil, tapi tidak ada tindakan bersepadu. Jadi bila saya ke sini dan dengan tim yang ada yang mantap ni di bawah pimpinan Senior Assistant Commissioner Mat Yusof ni, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah, sudah dapat datangkan satu idea untuk kita buat terhadap parti, dan kita buat tangkapan yang banyak. Dan dalam tangkapan yang banyak ni kita tangkap bukan yang kecil-kecil. Kita tangkap tekong, kita tangkap migran, kita tangkap ada apa yang menjaga rumah penampungan, tekong darat, tekong laut, bot-bot pun kita rampas. Kebanyakan tu di mana Datuk? Pantai Timur. Pantai Timur Johor. Yang ini yang bergerak pada Batam ni. So jadi adalah yang saya dapat 2-3 sindiket besar yang dekat Batam ni, orang dah asal tak selesa dan orang asal marah dengan tindakan saya, dan mereka ada mengeluarkan, menyampaikan mesej secara indirectly kepada saya melalui orang lain, kata mereka memang marah dengan saya, memang nak ambil tindakan pada saya. So jadi bagi saya itu salah satu bahagian pada inilah tugas asam garam polis sebagai polis lah kan. Kalau kata tangkapan parti tu, jumlah terbesar Datuk di negeri Johor setakat Datuk berada di negeri Johor ni? Kalau kita tengok tangkapan memang banyak. Selepas kita melancarkan di Johor ni, kita yang pertama melancarkan op pintas bersepadu sebelum op benteng dilancarkan, iaitu pada 22 bulan April. Kita lancar op pintas bersepadu dengan gabungan PDRM, ATM, Marine, APMM, Custom, Immigration. So kita buat sampai sekarang tangkapan tekong saja 143. Ini tekong. Migran yang kita tangkap 358 migran kita tangkap. Itu memang satu jumlah yang besar jika dibandingkan dengan lain negeri di Malaysia. Kita yang paling banyak tangkapan, kita yang paling banyak dituduh. Setakat ni yang dituduh 51, kemudian plus lagi 6 hari itu, yang poin 9 jawab awam, sudah ada dekat 60 yang kita tuduh bawah undang-undang yang ada lah. Jadi ianya merupakan satu kejayaan bagi pasukan Johor sebenarnya dalam menumpaskan parti ni, sebab kedatangan parti ni sebenarnya dia mengganggu gugat bukan saja keamanan tapi memberi kesan secara langsung kepada ekonomi negeri Johor kan Datuk? Memang itulah banyak yang saya terima komplain ataupun rungutan pada orang masyarakat awam. Ada yang baru ni pun dapat Datuk kena ambil tindakan dekat pasar borong pasar borong dekat JB tu, pasar borong Kepandan. Kan banyak warga asing, banyak parti yang menjalankan penjagaan. Kalau saya pergi malam pergi makan Hotel Cabati pun ada satu tu. Restoran Nasib kan. Semua orang Pakistan jaga tu. Kan? Dia orang boleh bisnes. So jadi saya pun tanya pegawai saya, tak ada ke orang awam? So jadi ini yang orang awam bagi Datuk, ni kat pasar Pandan, Datuk dekat ini, Datuk kena ambil tindakan, Datuk dekat ni banyak orang Rohingya sebagainya. Maklumat yang banyak saya dapat. So insyaAllah kita akan buat operasi bersepadu dalam waktu terdekat ni dengan PBT
dengan immigration lah. Dia kata itu paling penting untuk kita pastikan kita bukan kata kita nak sekat yang diorang tak. kan? Kalau orang asing masuk ikut peraturan, ikut prosedur, duduk secara legal, tak ada masalah. Tapi jangan masuk secara haram. Jangan mengambil kesempatan atau membuat bisnes menyebabkan masyarakat tempatan ni diketepikan. Peluang-peluang yang ada pada untuk penjagaan ni dirampas oleh orang asing yang memang tak ada dokumen pun, yang memang masuk secara haram. Sudah tentulah rakyat marah, masyarakat marah kan. So ini insya-Allah kita akan buat operasi betul. Saya kata banyak benda yang saya nak buat. Fokus saya sekarang ni masih lagi kepada parti, isu perjudian, isu pelacuran. So insya-Allah yang akan datang kita akan fokus lagi pada parti yang dah ada dekat Johor ni untuk kita clearkan lah insya-Allah. Saya menyatakan memaklumkan kepada pemberi-pemberi maklumat orang awam ni, sabar, polis pun memerlukan masa sebab saya tak nak tangkap, tak boleh dituduh. Dan apabila dituduh pun saya akan berusaha sebaik yang mungkin untuk memastikan menyelesaikan kes yang ditangkap, dituduh, disabit. Siasatan yang dibuat mesti mantap. Apabila kertas siasatan siap, kita pergi jumpa dengan Timbalan Pendawaya, mereka berpuas hati dan apabila mereka bawa ke mahkamah nanti dibicarakan, mereka ni akan disabit. Itu yang step ataupun langkah-langkah yang saya selalu tekankan kepada pihak pegawai-pegawai saya, pastikan yang ditangkap dituduh dan disabit. Disabit kesalahan. Barulah kita dapat mengatasi masalah ni secara yang ni. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.